Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Dan terkenallah Ibni Hajar Al-Asqalani telah menggunakan kaedah ini secara meluas dalam kitab beliau Fathul Bari ketika mahu menjamakkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Jadi menjamakkan riwayat ini diperlukan kalau ia mempunyai ta'arud. Ia mempunyai apa? Ta'arud. Kalau dia tidak mempunyai ta'arud, kita tidak boleh menggunakan kaedah menjamakkan. Seperti mana? Seperti mana dalam masalah zikir Allah. Jadi ada orang yang mengatakan kita menggunakan metodologi Ibni Hajar Al-Asqalani sebab ada riwayat yang berbunyi hatta yaqula Allah, kan? Ada riwayat hatta yaqula la ilaha illallah. Jadi mereka mengatakan maksud riwayat Allah itu la ilaha illallah. Faham tak? Maksud riwayat Allah itu adalah la ilaha illallah. Maka kita mengatakan menjamakkan riwayat ini bila ada ta'arud. Adakah ada ta'arud antara orang menyebut Allah dengan menyebut la ilaha illallah? Adakah riwayat yang pendek itu kita kata dia mutlak, maka taqyid dia adalah apa? Adalah riwayat la ilaha illallah. Seperti mana umirtu an uqatilan nasa, aku disuruh untuk apa? Untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata la ilaha illallah. Maka ulama bahaskan riwayat tersebut tak ada sebut pun Muhammadur Rasulullah, kan? Maka ulama menyebut bahawasanya perkataan mengucap itu dia adalah ringkas. Maksudnya mengucap la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dia macam kita guna perkataan basmalah memberi makna bismillah, kan? Hauqalah. Jadi begitulah juga sebab dia nak meriwayat ni. Sebab kalau kita melihat kepada zahir hadis itu menunjukkan bahawasanya memadai memeluk agama Islam dengan mengucap la ilaha illallah tanpa perlu mengucapkan Muhammad Rasulullah. Sedangkan riwayat tersebut hanya menyebut la ilaha illallah. Bagaimana cara menjawabnya? Iaitu perkataan itu antara jawapan yang diberikan dia adalah ringkasan seperti mana kita kata mengucap kalimah syahadah. Di dalam perkataan itu dah mengandungi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi adakah begitu? Soalannya adakah begitu dalam riwayat Allah dengan la ilaha illallah? Adakah Allah ringkasan kepada la ilaha illallah? Jadi nampak tak? Sebenarnya menjamakkan itu dibuat untuk menunaikan hasrat di jiwa je lah. Itu maksudnya, kan? Sedangkan sepatutnya kita menjawab riwayat begini. Allah lebih ringkas daripada la ilaha illallah. Allah lebih ringkas daripada la ilaha illallah. Dan Allah lebih mubalaghah daripada la ilaha illallah. Apa maksud lebih mubalaghah? Dunia ini akan dijaga oleh Allah, tidak akan berlaku kiamat selagi ada orang yang mengucap Allah. Maknanya ayat yang paling ringkas. Walaupun dia sebut apa? Allah. Jadi Allah adalah mubalaghah daripada apa? La ilallah itu jelas. Bahkan kalau dia menyebut, kalau masih ada orang sebut Allah pun, barulah nampak dia punya kekuatan kepada kalimah tersebut, kan? Barulah nampak pada kekuatan kepada kalimah tersebut. Bukan kita takwil. Itu takwil tu. Bukan kamu kata tak boleh takwil, kan? Zahir hadis tu Allah pun jadi la ilaha illallah pula. Mengatakan la ilaha illallah ala tafsiran kepada Allah itu ihtimal, tak ta'yin.
Ha? Itu ihtimal. Boleh saja ada keadaan Nabi sebut la ilaha illallah, ada riwayat lain Nabi menyebut, ada keadaan yang lain Nabi menyebut Allah Allah, maka membiarkan lafaz itu dengan zahirnya kalau tak ada sebarang ta'arud bertentangan dengan dalil akli ataupun naqli adalah mesti, kan? Maka kalau lafaznya adalah Allah 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 Allah, bahkan ulama memberi taujih mengapakah perkataan Allah Allah itu diriwayatkan secara berulang, bukan hatta yaqula Allah, tapi hatta yaqula Allah Allah, diulang dalam riwayat itu 2 kali, memberi isyarat kepada bahawasanya yang untuk mentakkidkan bahawasanya yang orang itu lafazkan adalah perkataan itu. So kalau hanya perkataan Allah, ada ihtimal dia adalah ringkasan. Tetapi bila ditakrirkan dalam riwayat tersebut Allah Allah, maka dia memberi isyarat memang orang itu melafazkan Allah Allah, bukan perkataan yang murakkab. Bukan dia lafazkan lafaz yang murakkab, tetapi lafaz yang dia ucapkan itu adalah lafaz yang mufrad. Kesimpulan daripada hadis itu memberi isyarat bahawasanya melafazkan Allah Allah itu ada faedah lah. Mungkin akan ada orang sebut lah, kalau kamu kata maksud mubalaghah, maksudnya kira paling teruk lah tu, la ilaha illallah pun tak sebut, hanya sebut Allah. Maksudnya Allah Allah itu apa maksudnya? Adakah maksudnya orang ini hanya tinggal dia hanya berzikir Allah, tak semayang, tak puasa, tak haji, dia hanya apa? Melafazkan Allah sahaja. La ilallah tersebut kira command lah, paling dah potong semua zikir, tinggal Allah Allah sahaja. Tetapi kalau itu juga maksudnya, nak bagi tahunya walaupun begitu, tetaplah maksudnya walaupun dia tak mengerjakan solat, tak mengerjakan puasa, dia hanya ada atas lidah dia Allah Allah saja. Dia tak mengatakan bahala tu Tuhan dia, tetap memberi manfaat kepada umat makhluk. Kalau bersama dia sebut Allah Allah, dia sembahyang, dia puasa, dia adalah orang yang agamanya kuat, lagilah memberi faedah. Sebab akan ada berhujah tu, dia kata adakah menunjukkan maksudnya zikir Allah Allah itu bukanlah zikir yang afdal seperti yang disebut sebagian oleh ahli sufi. Kita nak bagi tahu bahawasanya zikir itu memberi manfaat kepada individu dan bahkan kepada orang lain, walaupun hanya itu sahaja yang dia lafazkan. Sebab isyaratnya itu sebagai penghujung, kan. Hanya dia tinggal ada sebut Allah je. Kalau kita tengoklah konotasi ke apa bahasa siap hadis itu menunjukkan amalan paling sedikit yang berbaki pada ketika itu, kan. Hanya melafazkan Allah Allah sahaja pun memberi faedah, sebab menunjukkan dia itu adalah orang yang beriman, orang yang masih mengatakan Tuhan dia Allah, bukan Tuhan dia itu bahala. Maksudnya dia orang yang beriman. Walaupun kalau kita lihat kepada konteks siap hadis tersebut yang menceritakan tentang penghujung zaman, tidak disertakan dengan amalan-amalan zahir yang lain, tetap memberi faedah. Apatah lagi kalau disertakan. Itu sebahagian benda ini dihujahkan dalam kitab ni lah, dalam kitab Fathul Mulhim, takmilah Fathul Mulhim, yang mensyarahkan itu siapa? Maulana Syabbir Muhammad Uthmani. Beliau menyebut sebenarnya isu zikir Allah ini menjadi begitu didambakan perbahasannya kerana yang mubalaghah dalam melakukan kritikan ialah Ibn Taymiyah. Sebenarnya seperti yang disebut oleh Maulana Abdullah Amir, ya, sebenarnya dia menghidupkan semula pandangan Ibn Taymiyah. Beliau digunakan perkataan apa oleh Maulana Syabbir? Atnaba itnaban balighan. Begitu sekali beliau ingin kritik dan rad tentang zikir al-ismil mufrad ini, beliau telah melakukan kritikan, menulis dengan panjang lebar untuk menolak zikir isim mufrad ini. Jadi tidak lain tidak bukan yang berlaku pada hari ini hanya semata-mata menghidupkan semula apa yang
boleh dikatakan beliau menyendirilah pada zaman itu untuk mengkritik zikir yang dilakukan oleh ahli sufi pada zaman beliau. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي